Jalan apa dah? Tuh. Lampu. Silau. Okey. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alikiram ashabi rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maksudnya, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan, yang luasnya di antara langit dengan bumi, sediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap orang Islam. Alhamdulillah. Yang hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatankuasa sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ta'ala, alhamdulillah kita banyak berdiri dan syukur pada Allah. Sekali lagi pada malam ini kita sampak bersama tahun 2020 tahun baru. Nah, saya ingat tak ada kelas bagi petang ni, malam ni saya ingat tak ada. Sebab Samsul tak mesej. Dia tak mesej, ada orang tak ada. Lalas dia mesej dia pergi polis. Kalau tu nampak macam gambar tu roket Thailand nampak Baik, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung kitab Qalbun Salim, Hati Sejahtera. Muka surat 3 penang tajuknya muraqabah. Betul tak? Kita masuk dalam pembahasan muraqabah. Baik. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam 2 negara, dunia dan akhirat. Tajuknya muraqabah termasuk salah satu daripada makam ihsan.
Muraqabah, bahasa muraqabah. Bahasa muraqabah. Muraqabah maksudnya mengintai. Mengintailah, memerhatikan. Kita merasai Allah Ta'ala memerhatikan, mengintai terhadap apa yang kita lakukan. Kita katakan muraqabah. Jadi muraqabah termasuk salah satu daripada makam ihsan. Apa maksud ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dikatakan ihsan, definisi ihsan ataupun ta'rif ihsan. Maksud ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya Allah. Maka sekiranya kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia ni Allah melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Semua dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terlepas. Kemudian daripada Sayyidina Ibn Abbas berkata, kuntu khalfa nabi yauma faqala ya gulam inni wa'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ayyan yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa la inijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in kataballahu alaika rufi'al aqlam wa jaffatil suyuf. Rufi'al aqlam wa jaffatil suyuf. Hadis ni terdapat dalam 40 Imam Nawawi. Dalam kita hadis 40 ada kita ni. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuntu khalfan nabi yauma. Ibn Abbas berkata, dia kata satu hari kami berada di belakang, aku berada belakang Nabi lah. Aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun berkata, ya gulam, wahai budak. Dia panggil Ibn Abbas ni wahai budak. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya aku akan ajar pada kamu tu beberapa kalimat. Sungguhnya aku, dia kata, aku akan ajar pada kamu tu beberapa kalimat. Apa dia kalimat tu kan? Ihfazillah yahfazka. Peliharalah oleh kamu akan Allah. Nescaya Allah Ta'ala pelihara kamu. Jagalah oleh kamu akan Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Ini termasuk dalam ayat balaghah lah, ayat balaghah. Kan? Macam mana kita nak jaga Allah? Mustahil kita nak jaga Allah. Dia Tuhan, kita siapa? Macam mana kita nak jaga dia? Ni ayat dalam bentuk kiasan lah, balaghah. Jadu. Maksud jaga ni melaksana segala kan perintah Allah, termasuk jaga. Sebab kalau dari segi jaga betul-betul memang tak boleh nak jaga, dia Tuhan. Tak nampak dilihat. Itu maksudnya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Dan jagalah oleh kamu akan Allah juga, pasti kamu mendapatinya dekat denganmu. Pasti Allah Ta'ala dekat dengan kita kalau kita jaga Allah. Sesuai dengan hadis Nabi itu yang maksudnya apabila kita dekat dengan Allah kadar satu jangkal. Kalau kita dekat dengan Allah kadar sejengkal, Allah Ta'ala dekat dengan kita kadar sedepa. Sehasta. Hasta kan? Kalau kita dekat dengan Allah sejengkal, Allah Ta'ala dekat dengan kita sehasta. Kalau kita dekat dengan Allah sehasta, Allah Ta'ala dekat dengan kita sedepa. Dia lagi banyak pula. Kalau kita dekat dengan Allah berjalan, Allah Ta'ala dekat dengan kita berlari. Ini nak menunjukkan pada kita makna sikit saja kan pergerakan kita menuju pada Allah, Allah Ta'ala lagi dekat dengan kita lah. Menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala pada kita lah. Baik. Iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu mintalah kepada Allah. Bila kamu minta, maka mintalah pada Allah. Ini hakikat yang sebenarnya kita minta ni, minta pada Allah.
Habis kita minta pada makhluk tak boleh ke? Ini persoalannya. Boleh. Kita minta pada makhluk. Kan minta duit kat ayah, minta duit kat mak, minta duit kat atuk, Ustaz. Boleh kan? Baik Jadi maksud di sini bahawa kita minta ini maksudnya bila kamu minta maka mintalah pada Allah. Maksudnya minta yang hakiki itu pada siapa sebenarnya? Mintalah pada Allah. Allah nanti akan menggerakkan hati orang tu. Hamba tadilah. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan pun tak dapat juga. Walaupun kadang-kadang kita minta banyak kali ke orang. Berpuluh kali minta tak dapat juga. Sebab apa? Allah Ta'ala tak lembutkan hati dia. Kalau Allah Ta'ala lembutkan hati dia, sikit je kita minta, dah dapat dah. Nampak muka kita, malulah muka kita ni muka syurga, kan? Muka syurga kan. Nampak je muka kita terus bagi. Tanpa fikir-fikir panjang tak? Macam tu. Baik. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, maka mintalah tolong pada Allah. Sebenarnya ayat ni sama dengan ayat yang di atas. Iza sa'alta fas'alillah. Dengan wa iza sta'anta fasta'in billah. Sebenarnya lebih kurang sama je lah. Bila mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan. Wa'lam, ketahuimu annal ummah, sesungguhnya umat atau seluruh umat, lawijtaman ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa kataballahu laka. Jikalau semua manusia ini berkumpul, lawijtaman, jikalau semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, memberikan pertolongan kepada kamu, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, nasib mereka tak mampu berikan pertolongan pada kamu. Walaupun dengan sesuatu perkara pun, kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi kau. Ini nak cerita tentang qada-qadar pula. Qada dan qadar. Macam tu. Mana kalau semua manusia nak tolong kita, daripada umat Nabi Adam sampai zaman sekarang ni, semua nak tolong kita, bantu kita lah kalau kita ada masalah. Satu seorang pun tak boleh nak tolong kita, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan pada kita, maka dia akan tolong. Itu juga sebaliknya kalau mudarat. Law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan jikalau semua manusia itu berkumpul untuk memberikan mudarat pada engkau, semua manusia berkumpul daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, semua berkumpul nak memberikan mudarat pada kita, memberi ancaman pada kita, nak pukul kita ke, nak bunuh kita dan sebagainya, lam yadurruka illa bisyai'in, nasib mereka semua tak mampu memberikan mudarat pada kita, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu alaika, sesuatu yang Allah telah tetapkan pada diri kau. Ni nak kita tentang qada-qada jugalah. Qada-qada. Mana? Semaknanya kita tidak boleh mendahului qada dan qadar Allah. Walau macam mana pun kadang-kadang kita usaha, tapi tak dapat juga. Dah ketentuan ni begitu. Siang malam, pagi petang, banting tulang kerja, cek duit. Tapi tak kaya-kaya juga. Macam tu juga. Memang Allah Ta'ala letakkan begitu bahagian kita. Macam itulah bahagiannya. Walaupun kita usaha macam mana pun, itulah bahagian yang kita dapat. Tak ada lagi bahagian lain. Ketentuannya. Baik. Seterusnya, urufi al-aqlam wajib at-tisyuh. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Ni nak masuk nak apa, nak cerita pada kita tentang ketentuan tadi dah ditetap oleh Allah Ta'ala, dah kering dah pena, tak boleh nak padam. Maknanya pena telah diangkat dan lembaran telah kering, tak boleh nak tukar-tukar lagi lah ketentuan Allah Ta'ala tadi, kecuali Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya. Jadi tak adalah.
Baik tuan-tuan. Kemudian daripada Sayyidina Muaz bin Jabal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'il syai'ati hasanah tamhuha. Itu sambungan hadis ni. Hadis ni ada sambungan dia. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah oleh kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Watabil sayyi'ah al-hasanah tamhuha, dan iringi oleh perkara kejahatan akan kebaikan. Iringan setiap perkara kejahatan yang mungkin kadang-kadang kita dah buat, iringkan dengan benda baik. Nasaya tamhuha, dia akan menghapuskan segala benda-benda yang tak baik tadi yang kita dah lakukan. Ni nak cerita juga tentang hadis ini. Hadis ini merupakan hadis Imam Tirmizi. Hadis ni hadis hasan. Jadi kata-kata haitsuma kunta maksudnya sama ada dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, gembira atau bencana, kita tetap bertakwa kepada Allah. Ittaqillah. Tetap kita takut pada Allah. Kerana ada orang separuh ni kadang-kadang waktu dia kaya dia tak takut, miskin takut pada Allah. Ataupun waktu dia miskin dia tak takut, waktu kaya takut pula. Bila dia miskin dia tak takut, dia mencuri, curi sana curi sini. Dia miskin, duit tak ada, dia tak berani dah tawakal dah. Tawakal tempat yang betul, tak betul lah. Tawakal dia kan curi, kan? Curi baju orang, curi sirap orang, curi lantun orang. Lantun tak lantun? Lantun. Curi lantun orang. Sirap orang tu, sirap tu lantun lah. Getah buku kan. Getah buku. Kalau orang bandar tak tahu dia lantun tu dah. Tuan-tuan ni kira kategori orang kampung lagi ni kan. Orang kampung lagi, walaupun duduk kat pokan ni, pokan tampin ni kan, tapi kira takkanlah boleh sebut lantun pun tak tahu, sirap tak tahu kan. Macam tu. Baik. Jadi haitsuma kunta bermaksud dalam keadaan lapang ataupun sempit, senang atau susah, gembira ataupun ketika bencana, so mesti ada ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Taala. Waktu khutbah Jumaat kan biasa imam sebut ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ibadullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa. Faham kan? Biasalah tu, jangan tidur lah. Khutbah Jumaat jangan tidur. Orang perempuan dia tak perlu nak ke sembahyang Jumaat dah. Perempuan ni dia dengar khutbah waktu bila? Sembahyang raya. Sembahyang raya datanglah dan khutbah raya. Sembahyang Jumaat tak ada, lelaki je. Itu pun kadang lelaki ramai tak datang. Ramai lelaki kena tak sembahyang Jumaat. Buat dono kan? Buat dono dia. Buat bangang dia. Sedangkan benda tu wajib pada dia. Tak nak pergi. Faham kan? InsyaAllah. Okey tak? Jalan. Okey. Baik, seterusnya. Ia juga bermaksud tuan-tuan, di mana pun berada, sama ada ketika orang lain melihat kita ataupun ketika mereka tidak melihat kamu. So maknanya mesti ada sifat takwa kepada Allah. Imam An-Haddad berkata, muraqabah ataupun mengawasi diri itu adalah daripada makam ihsan. Barang siapa yang meneliti dirinya dengan sifat muraqabah, nescaya akan mempuahkan perasaan gentar dan takut pada Allah serta malu kiranya dia melihat dirinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ada makam muraqabah. Kan? Makam muraqabah ni istilah yang terdapat dalam sufi ni. Ni kitab sufi dia ni. Kita sebenarnya ngaji Kabul Salim ni lebih pada sufi. Pembahasan tentang sufi lah, tasawuf. Pembahasan tentang tasawuf.
Tapi kitab ni tak adalah tinggi. Tinggi tu kitab Syarah Hikam tu. Syarah Hikam tu tinggilah. Yang saya ngajar masih Tengku Besar Tampin. Tengku Besar tu yang pagi Sabtu. Tu tinggi kitab dia. Ramai yang tak boleh nak ikut, tak boleh nak istiqamah. Macam tu. Yang istiqamah tetap istiqamah lah. Yang tak istiqamah pun ada juga. Tak dapat nak istiqamah, kerana pembahasan dia agak tinggi lah macam tu. Baik, seterusnya, ataupun berasa berat untuk mengerjakan sesuatu ketaatan dan berasa malas untuk menunaikan sesuatu ibadah, ataupun membelakangi khidmat kepada Allah Ta'ala serta lalai daripada menggantinya dan berbakti kepadanya. Petikan daripada kitab An-Nasahih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Masya Allah, dia ambil daripada kitab lain, dari pengarang Musannaf. Baik, ada satu kisah tuan bawah tu, kisah Sayyidina Umar dengan budak kecil penggembala kambing. Pernah dengar kan kisah ni? Abdullah bin Dinar berkata, satu hari aku keluar menuju ke Mekah bersama Umar Ibn Khattab. Kami berhenti sebentar di tengah perjalanan untuk berehat. Ketika itu kami melihat ada seorang budak sedang turun daripada bukit. Dia menggembala kambing rupanya. Budak ni turun bukit menggembala kambing. Biasalah tu, kalau orang Arab kan menggembala kambing. Kita pun kadang-kadang ada juga kalau kita ni gembala kambing kan. Macam tu. Tapi bila kalau kambing kena jaga-jagalah, jangan masuk dalam pokok orang. Ni kadang ada masuk dalam pokok orang kambing. Tak boleh macam tu kan. Kambing dah terlampau banyak pun masalah juga. Baik, kemudian dia bertemu dengannya. Umar berkata, wahai penggembala kambing, wahai budak, dia kata, jualkan kepadaku seekor kambing. Jadi Umar kata pada budak tu, jual kat sini seekor. Dia nak beli. Maka jual. Budak kata, aku hanya penggembala yang menjaga kambing. Kambing ni kepunyaan tuan aku, kata. Ni bukan aku punya kambing. Dia tak kenal tu Sayyidina Umar. Dia tak kenal budak tu. Dia tak kenal. Tapi ni nak nyata pada kita, maknanya dia mengaku dia hanya penggembala, bukan penjual kambing. Makna dia tak ambil kesempatan kat situ. Kalau nak ambil kesempatan boleh je. Seekor dah berapa? Seekor kambing berapa tu kan sekarang ni? 800. Nampak, seekor kambing dah 800, kambing jantan dah tak. Kono 2 ekor kambing dah berapa? 1000 lebih. Nampak tak? Jadi budak ni tanya jawab, aku hanya penggembala kambing, tukar aku jaga kambing. Okey, kambing ni tuan aku punya. Macam tu. Umar mengujinya, nanti beritahu saja kambing itu akan dimakan oleh serigala. Budak itu menjawab, jika itu yang aku katakan nanti, jadi di mana Allah? Pandai jawab. Kalau macam tu besok kan, kalau aku jawab kat tuan aku macam tu, habis di mana Allah? Sedangkan Allah Ta'ala memperhatikan apa yang kau buat ni. Nampak? Mendengar jawapan tadi tuan-tuan, Umar pun menangis. Masya Allah, Umar menangis. Dia tahulah Umar ni dia garang. Umar ni garang. Dia keras orang kan. Tapi ada masa pun dia menangis juga. Tengok keadaan tadi. Dia menghampiri budak tadi, lalu diboli budak tu tuan-tuan, lalu dimerdekakan budak tu. Masya Allah. Umar berkata kepadanya, kata-kata kamu tadi membebaskan kamu daripada perhambaan dunia. Semoga suatu hari nanti kata-kata kamu itu dapat membebaskan kamu daripada seksa api neraka. Seksa api neraka. Masya Allah. Sampai situlah ni nak nyatakan takwa. Takut itu. Ada satu kisah takut ni pasal itulah yang ada seorang tok guru kan, ada tok guru memerintahkan anak muridnya menyembelih burung, menyembelihkan burung. Kan dari setiga anak murid dia ramai, jadi dia beri seorang anak murid tu burung lah. Jenis burung. Maka tok guru kata, pergilah sembelih burung ini pada tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa.
yang tidak lihat oleh siapa. Masing-masing diberi burung bagi pisau sekali. Bila Tok Guru kata macam tu, masih pun, lepas tu cabutlah. Lagilah mana-mana tempat yang maknanya yang boleh mereka sembelih burung itu pada tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa lah. Dah selesai mungkin dalam kata 5 minit. Burung sekejap je kan. Kalau ayam mungkin lebih sikit. Dia melupu kan. Burung manalah kejap je. Tak sampai seminit dah habis dah kan. Dah habis kita dah potong dah. Macam tu lah. Kalau lembu ialah lembu nak menumbangkan satu hal juga tu. Silap kau ni terkajang nak lembu tu. Kambing juga macam tu. Nak robah kambing pun akan masuk juga kan. Kalau tak kuat lah kau kudur tu kan dikolak kambing tu. Kan kau nak moliden badan kau kuat lah tu kan, dan tanduk kan nak robah kata kambing tu. Dan tak kuat kata. Jangan kau nak moliden pula. Ini burung tu kan, tak sampai 5 minit dah molih. Jadi bila dah semoli semua, maka datanglah pada Tok Guru. Rupanya ada seorang nak murid ni, dia tak sembelih. Maka Tok Guru kata, kenapa kau tak sembelih pula? Dia kata, Tok Guru kata tadi, sembelih pada tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa. Tapi yang jelas, Allah melihat apa yang aku kerjakan. Jadi tak jadilah akulah sembelih. Nampak? Mana Tok Guru pun baik respect lah dengan anak murid tadi. Hebatlah anak murid tadi. Makna anak murid tadi maknanya apa yang dicakap Tok Guru tu dia faham. Faham secara mendalam. Ada kadang anak murid kadang faham macam tu je lah. Faham mendatar aja, tak mendalam apa yang dia faham. Maknanya apa yang tersirat sebaik itu dia tak tahu. Istilah kita ni orang kata Louis Bondo lah istilah kita ni. Louis Bondo tu tak orang Louis Bondo. Tahu kan? Ni tak faham sekarang. Baik. Kemudian wallahu alam, hanya Allah Taala saja yang tahu. Habis kita masuk pasal kedua, pasal berkenaan dengan telinga. Pasal mengenai telinga. Baik, kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahui oleh kamu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan telinga untuk beberapa kebaikan dunia dan juga akhirat. Antara kebaikan telinga di dunia ialah pertama, seronok dengan apa yang didengar. Seronok dengan apa yang didengar. Yang kedua, sebagai jalan untuk faham apa yang didengar. Itu sebabnya telinga penting lah. Telinga satu benda yang bernilai yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada orang lahir memang dia pekak kan. Ada orang lahir dia pekak tapi macam tak dengar. Pekak badak namanya. Pekak badak kan. Kita cakap dia faham lain. Macam cerita Piramli itulah apa benda tu. Kapak gitu kan. Orang cakap lain kata kapak. Tunjuk kapak orang tu. Ini parah betul kan kalau dapat suami ataupun bini dapat pekak, si pekak tu susah juga. Kalau dapat yang okey-okey lah, alhamdulillah lah. Janganlah dapat sepekak kan. Saya cakap, aku besok janganlah berkahwin dengan sepekak. Jadi dalam ni tu kan poli datang tu ke rumah dia tu, beritahu bahawa si Mamat Tempe tu, kan kemalangan kan. Dia daripada tadi pergi kutip hutang tak boleh balik gitu. Kutip hutang tak boleh balik gitu. Sampailah si Sudin cerita macam ni tu apa dia berdengung gitu. Pun tak faham juga. Tak faham juga dia macam tu. Tak faham juga tu. Aparah tu tuan. Janganlah pek sepekak kan. Insya-Allah tuan. Baik, kemudian antara kebaikan berkaitan dengan akhirat pula ialah mendengar Quran, mendengar hadis, mendengar semua ilmu yang beri manfaat. Baik, apakah ciri-ciri ilmu manfaat tuan? Okey, ada nombor 74 bawah tu. Ciri ilmu manfaat yang pertama,
dia menambahkan perasaan takut pada Allah. Itu dikatakan ilmu manfaat. Ni biasa ilmu akhirat lah. Ilmu dunia tak nambah manfaat dia. Dia tak nambahkan takut pada Allah. Dia hanya sekadar menambahkan kemahiran kita lah ke ilmu dunia ni. Ilmu pertukangan, ilmu orang kata repair kereta, repair motor, dia bukan dikatakan sebagai ilmu nafi' sebenarnya. Walaupun dia ilmu juga, kemahiran kan. Kalau tak ada ilmu tentang kereta pun kita tak boleh repair juga kereta. Tak ada ilmu tentang orang kata pasang lampu, wiring kan. Tak ada ilmu tentang wiring ni pun susah juga. Pasang kipas tapi kipas tak berpusing. Kalau pusing pun mungkin pusing terbalik. Orang pusing ke sini, kipas pusing ke sini. Nampak? Tak betul. Maknanya dia khusus khusus tentang wiring tak selesai. Tak habis dia khusus. Nampak tak? Ataupun pasal lampu tak nyala. Nampak? Lampu tak nyala. Ataupun pasal pun mungkin lampu nyala sekejap, betul terbakar, habis semua terbakar. Okey. Ini namanya orang kata ilmu dunia lah. Ilmu dunia ni tak buat takut kita pada Allah. Walaupun penting ilmu dunia ni. Tapi yang dikatakan ilmu nafi' ini, mana-mana ilmu menambahkan perasaan takut kita kepada Allah. Dikatakan ilmu nafi', kata Imam Ghazali. Yang kedua, dia menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati ataupun basyirah terhadap keaiban diri kita sendiri. Nampak? Nampak? Ilmu nafi' ni, manfaat ni, maknanya dia nampak dulu keaiban diri dia. Sebelum dia tengok aib orang, dia nampak aib dia sendiri. Ini sebut cerita aib orang. Aib sendiri pun tak tahu. Okay? Sebut orang kata menceritakan keburukan orang, keburukan diri sendiri pun tak sedar. Nampak tak? Tak betul lah cara dia. Kalau dia nampak keaiban dirinya sendiri dulu, lepas tu baru nampak keaiban orang, itu dikatakan ilmu nafi', ilmu manfaat. Yang ketiga, dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat menambahkan ilmunya tentang ibadah. Macam mana cara ibadah, mana yang perkara yang sah, perkara yang batal, kan? Benda-benda yang kata membatalkan wudu, membatalkan solat dan sebagainya, kan? Jadi benda tu dia sentiasa tingkat tambah-tambahkan ilmu. Baru dapat dikatakan ilmu nafi'. Yang keempat, mengurangkan suka pada dunia. Mengurangkan suka pada dunia. Gemar pada dunia kurang, lebih pada urusan-urusan akhirat. Bukan maknanya dia tolak dunia, tak ada. Dunia kalau tolak pun tak boleh, kerana dunia ini jembatan untuk akhirat. Kalau kita tolak dunia langsung, jadi macam mana kita nak dapat pahala? Jadi tanggungjawab dunia pun kena selesaikan. Baik, kemudian menambahkan cinta pada akhirat. Tambah cinta pada akhirat. Mana dunia bekerja juga, tapi tidak menjadi matlamat kehidupannya untuk dunia. Dunia hanya perantaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma indallahi bakin wa ma indakum yanfazu. Apa sisi yang ada pada sisi Allah Taala itu kekal. Apa yang ada pada sisi kamu tu akan binasa. Apa yang ada pada kita akan binasa. Yang ada pada Allah kekal. So nak cari yang mana? Yang kekal ataupun yang binasa? Yang keenam, dia membuka penglihatan mata hati ataupun basyirah kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu menjaga diri daripada melakukannya. Jadi dia membuka pada punya mata hati tadi tu kan, kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan. Dia cur mana dia berjaga-jagalah. Jaga-jaga, janganlah amalan-amalan dia buat tadi, janganlah kata Allah Ta'ala hapuskan pahala-pahala tu. Dilihat dengan mata hati. Banyak kadang-kadang kita kata amalan kita banyak,
Ada masa kadang-kadang kita rasa amalan kita bagus, baik amalan kita kan, tapi kita tak tahu pada sisi Allah Ta'ala macam mana. Takut Allah Ta'ala tolak amalan kita. Takut amalan kita tu ada riak, unsur riak. Takut amalan kita ni ada ujub, hairan diri. Takut amalan kita ni ada orang kata sum'ah. Sum'ah ni memperdengar-dengarkan amalan kepada orang lain. Ataupun takut amalan kita ni ada buruk sangka dengan Allah. Itu yang kita takut. Ni lebih menyebabkan amalan kita tu dibatalkan. Antahbatu amalukum, kata Allah. Yang ditakuti amalan tadi akan terbatal. Baik, kemudian apa beza mendengar dan melihat? Ada orang ni dia lebih mendengar, ada orang ni lebih melihat. Macam tu. Mendengar afdal daripada melihat. Kenapa? Oleh kerana banyaknya kebaikan faedah yang diperolehi daripada pendengaran, maka mendengar lebih afdal daripada melihat. Kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia dan kebanyakan kebaikan mendengar berkaitan dengan akhirat. Nampak? Kebanyakan kebaikan berkaitan melihat ini dia ada kaitan dengan dunia, sedangkan kebaikan mendengar lebih kepada akhirat. Gitu. Atas dasar inilah juga tuan-tuan, kamu dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli ataupun pekak. Orang yang buta lebih sempurna berbanding dengan orang yang tuli ataupun pekak. Orang ni dia buta. Orang ni buta tapi telinga dia mendengar. Yang ini dia pekak tapi dia boleh melihat. Dia pekak tapi boleh dia melihat. Mata tak buta, telinga je pekak. Okey. Yang ini mata buta, telinga dia tak pekak. Telinga jelas. Beza tak dua ni tuan-tuan? Beza duanya. Bezalah. Mana daripada segi orang kata contohnya menghafal suatu benda, biasanya orang mendengar lebih kuat hafalan. Dia lebih kuat dia punya tangkapan dia apa yang orang cakap. Bagi orang yang dia buta tapi telinga dia clear, berbanding dengan orang yang tak buta tapi telinga dia tak clear. Dia tak buta, mata jelik tapi telinga tak clear. Apa orang cakap tak perengah. Gitu. Apa orang cakap? Jadi orang macam ni tuan, dia susah nak menghafal, susah nak mengingati suatu benda. Berbanding dia mungkin dia melihat tapi di segi orang kata ingatan dia tu kurang lah. Ingatan dia kurang berbanding dengan orang buta tapi dia telinga dia clear jelas. Dia lebih orang yang buta tapi telinga dia clear jelas. Ini lebih kuat mengingat sesuatu benda, lebih kuat. Faham kan? Baik. Kemudian cuba lihat nombor 75 tu sebagai contoh. Sebagai contoh, berapa ramai orang buta yang telah hafal Quran berbanding dengan orang pekak. Kerana orang yang pekak tak dapat mendengar bacaan Quran untuk dihafal, walaupun mereka boleh melihat. Berbeza dengan buta. Nampak? Jadi orang yang telinga dia clear tapi dia buta, dia lebih kuat hafalan dia. So banyak kita tengok orang yang hafal Quran kan. Banyak yang dia buta tapi dia hafal Quran. Dia dengar sekejap dia dah hafal. Kan? Berbanding dengan orang, tapi dengan syarat dia sentiasa mengulang-ulang lah. Mengulang-ulang. Kalau tak mengulang-ulang pun tak dapat juga hafal, walaupun telinga itu jelas dia. Ataupun mungkin telinga jelas clear tapi banyak dengar benda tak elok. Banyak dengar muzik-muzik dung-dang dung-dung kan. Walaupun telinga dia clear tapi banyak benda-benda yang bukan masuk dalam telinga tu. Ayat Quran masuk tak? Masuk juga, tak banyak, sikit je. Walaupun telinga clear tak juga kuat hafalannya juga. Kerana banyak unsur-unsur yang tak elok masuk dalam telinga tu. Tak apa benda jin di malam masuk dalam telinga tu.
Syaitan pun benda kan. Jadi benda-benda yang macam Al-Quran ke hadis semua habis, semua hilang. Macam tu. Faham kan? Kita tengok tadi sebagai contoh berapa ramai orang buta yang telah hafal Quran dibanding dengan orang yang pekak. Kerana orang yang pekak tak dapat mendengar bacaan Quran untuk dihafaz. Walaupun mereka boleh melihat, berbeza dengan orang yang buta. Masya-Allah. Baik, kita lihat itu Imam Habib Abdullah Al-Haddad, muka surat 41 kan. Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan bahawa telinga juga merupakan satu nikmat daripada Allah Ta'ala yang terbesar, dan dia diciptakan Allah Ta'ala untuk hamba-Nya supaya dia boleh mendengar kalam Allah, supaya boleh dengar Quran, supaya boleh dengar hadis, serta boleh mendengar kalam para ulama, boleh mendengar kalam hukama daripada golongan-golongan yang soleh, daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala ciptakan telinga untuk kita. Dan nilai telinga pun memang mahal. Kalau nak kira kan memang mahal lah di pasaran kan. Macam mata jugalah, tak ternilai lah harga mata ni. Telinga pun tak ternilai harga telinga tu. Itu sebabnya jangan masukkan bondo-bondo bukan-bukan dalam telinga kita. Kan ada orang suka dia godek telinga dia. Dia masuk, dia buang tai telinga, dia masukkan benda apa benda pen lah, apa benda lah, kunci lah, dia masuk dalam telinga dia. Tahu tak? Dia korek. Dia korek tu sedap lah tau. Oh, sedapnya korek telinga kan. Tapi bahaya masukkan benda-benda keras, menyebabkan gendang telinga kita rosak. Bila gendang telinga rosak ataupun pecah, jadi tak boleh nak dengar lagi lah. Tu yang bini cakap tu tak dengar-dengar tu, terpokek bini manggil tak dengar juga dia. Sikit dah rosak. Baik, semua itu jalan untuk mendapat pelbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhirat. Itulah Allah Ta'ala jadikan telinga ni bukan dengar benda-benda yang tak elok, muzik-muzik yang Allah tak tahu apa benda muzik dia. Allah Ta'ala ciptakan telinga ni untuk dengar benda baik, Quran, hadis, kan, kata-kata ulama, kan, nasihat-nasihat daripada kawan, nasihat-nasihat yang baik, nasihat daripada guru, tak? Nasihat daripada mak ayah, orang tua-tua yang ada pengalaman, kita dengar nasihat mereka. Itu tujuannya telinga tadi. Ni gunakan benda yang tak elok, habislah. Besok silap-silap besok akhirat besok Allah Ta'ala tuangkan timah yang cair, kan? Ataupun kadang-kadang ada juga tu buat pekak je. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Buat tak tahu juga bangang je. Tidur lagi, tambah tidur. Karena cakap dengan anak-anak beritahu, bangun siang subuh. Besok kok tim dituang timah cair besok. Allah Ta'ala besok kan, akhirat besok. Sebab awak tak tahu je. Sedangkan azan subuh dah dikemandangkan. Gitu. Diam je kan. Senyap dia. Baik. Syekh Abdul Qadir Jalil menjelaskan ataupun menasihatkan, dawim ala sima'il mawa'is fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'is amiya. Selalulah mendengar nasihat-nasihat yang baik, kerana sesungguhnya hati ketika kosong daripada nasihat-nasihat yang baik akan menjadi buta. Hati ketika kosong daripada nasihat yang baik, hati akan jadi buta. Yang buta tu apa tu tak? Yang buta tu hati. Kerana buta ada dua jenis. Satu buta mata yang zahir, satu buta hati. Kalau mata yang zahir ni buta ni okey, boleh. Kalau mata hati ni buta, dia yang payah. Payah cara itu lah. Dia tak nampak benda yang baik. Dia nampak benda yang tak elok je. Macam tu. Faham kan tuan-tuan?
Cukup dah pengajian kita malam ni? Cukup? Cukup Akan datang kita sambung lagi cara mensyukuri nikmat telinga. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Baik, kalau ada pertanyaan, perbincangan, soalan ada tak? Dia ada satu soal Ustaz. Ada satu perempuan dia nikah dengan India. Tapi India tu bela anjing. Hukum dia bela anjing tu, bela anjing tu apa? Masuk rumah. Bela dalam rumah. Anjing masuk dalam rumah. Anjing ni najis. Kan? Macam mana saya Ustaz? Kena bagi nasihat pada dia lah. Bagi nasihat dengan dia. Kan? Anjing ni bukan mana tak boleh bela anjing, boleh. Tapi bukan anjing masuk dalam rumah. Anjing ni untuk contohnya untuk jaga tanaman tu boleh. Jaga tanaman tu boleh. Jaga ternakan boleh anjing. Kan? Dalam kitab pun menyatakan boleh bela anjing itu. Tapi yang tak boleh itu dia makan sama dengan kita. Tidur kat situ lah tidur kita, dia tidur situ. Saya dipaham Ustaz. Mandikan kali anjing tu. Tu kata. Perempuan ni lelaki tu. Kadang ni dia tak faham, dia tak faham hukum kadang. Kadang dia tak faham hukum, kadang dia tak belajar. Dia masuk Islam ke? Dia asalnya bukan Islam. India, mungkin masuk Islam tak tahulah, mungkin dia tahu. Kadang dia tak mengaji, dia tak belajar. Kita lah kena terang pada dia. Kadang jadi muallim-mu'alaf ni, dia sekadar orang masuk Islam, dia tengok orang masuk Islam, dia pun masih sibuk masuk Islam. Saya pun baru tahu dalam minggu ni. Kadang masuk Islam kerana nak duit, ada juga. Masuk Islam kerana nak kahwin, masuk Islam kerana nak bantuan. Bila masuk Islam ada kad Islam, kad apa Islam dapat bantuan. Dapat bantuan kan? Okay, bila tak ada bantuan maka dia convert balik, keluar dari Islam balik. Jadi kena ada kata pihak-pihak tertentu lah kena bagi nasihat. Kena report. Jiran-jiran lah. Bapa mentua kawan tuan. Tak bapa. Anak perempuan tu anak dia. Islam lah. Bapa dia kawan saya. Saya ni anak ayah Syarif. Silakanlah. Cari mana? Syarif yang tak pasti. Betul. Tahu. Kita kenal kan? Syarif. Saya kenal. Pergilah jumpa. Tapi itulah Syarif dia tu. Macam kamu berhak lah kan? Ya. Ataupun report punya barang boleh. Kita orang ni. Kadang ni dia kadang dia tak bercampur masyarakat. Dia tak campur Islam. Dia hanya sekadar masuk Islam macam tu. Bila masuk Islam dah selesai. Itu semua patut pipayah tak kan? Rezeki amalan tak ada. Solat kadang solat pun tak ke mana. Solat tak ke mana, puasa tak ke mana. Solat macam-macam. Bila ada bantuan kau jangan belolah minta ambil bantuan. Dia kesiankan macam perempuan tu. Dia tunjuk kad. Ayah dia kawan saya. Tunjuk kat Islam nakkan bantuan, nak duit. Tapi lepas tu pengamalan tak ada. Jadi bahaya macam tu. Jadi bola anjing ni bukan tak boleh. Cuma bola anjing ni hanya sekadar untuk menjaga tanaman. Menjaga tanaman ataupun menjaga ternakan. Itu saja dibenarkan. Tapi untuk masuk dalam rumah memang tak dibenarkan. Masuk dalam rumah, siap orang kata makan minum dengan kita sekali kan? Makan sepinggan dengan dia, tidur dengan dia. Ya Allah, parah tu ya. Dia nak ikut style orang barat. Orang barat lain. Orang barat dia tengoklah anjing ni semua tidur dengan dia. Dia ni tu Ustaz, cara bagi tahu jabatan awal lah. Beritahu yang agama lah. Yang tampilnya ada kan. Jabatan agama tampil beritahu lah. Okey, lain soalan? Tak ada Okey, habis.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'na fatayya 'alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa qana ta'rifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim.